Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, taufik Allah, bermacam-macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Daripada kita lahir sampai sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Syukur betul-betul. Terima kasih kepada Allah. Mati-mati. Bising. Betul. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terlalu banyak nikmat-nikmat Allah. Paling besar sekali nikmat Allah apa? Hidup. Di mana hidup tu kita rasakan kepunyaan Allah. Kita sebelum ni belum lagi disebut apa? Tak disebut apa-apa. Tak ada langsung. Belum. Nama Mak J pun tak ada. Nama Abah tak ada. Nama Muhammad tak ada. Nama anak Abah semua belum. Semua ni belum ada disebut apa-apa. Yang ada waktu tu hanya Allah. Jadi bila Allah nak jadikan, maknanya bukan menunjukkan benda tu, sesuatu tu hidup, tetapi nak menunjukkan bahawa Allah jadikan segala sesuatu tu, nak menunjukkan Allah yang Allah yang maha hidup. Jadi itu yang kita nak kena faham. Faham anak Abah kena faham betul-betul bahawa hidup ni bukan kepunyaan hidup ni hak Allah. Olahkan dalam kehidupan kita, supaya jangan merasa hidup ni kita nak memilih-milih. Semuanya ketentuan, aturan Allah. Bila kita tahu hidup ni kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Amalkan dalam kehidupan kita. Maknanya jangan ada rasa kedirian. Kita ni boleh hidup, siapa yang bagi hidup? Allah. Mak J? Siapa yang bagi kita hidup? Hidup. Nikmat tak hidup ni? Ada siapa-siapa boleh bagi kita hidup melainkan Allah. Jadi mengapa kita tak betul-betul dengan Allah? Dalam diri kita betul-betul kena rasa asyik dengan Allah. Bila sebut nama Allah kita bersemangat. Macam mana nak jadikan? Boleh tak anak Abah buat macam tu? Olahkan. Bukan kita tahu. Ini Allah dah bagi tahu. Maknanya kita kena sungguh-sungguh. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yus. Setiap kesusahan kita nak tempuh jalan Allah memang susah. Akan dalam susah tu Allah bagi mudah. Allah bagi senang. Dia bagi siapa yang memudahkan kita nanti bila kita betul-betul nakkan Allah. Syarat dia kita betul-betul nakkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Wa qadha, tetapkan hati kita supaya, hajar diri kita supaya tetap yang ada hanya Allah. Baru kita akan ikut apa semua ta'budu, iaitu apa sistem Allah, nanti kita akan dapat rasakan semua sistem Allah 24 jam. Tapi kalau kita tak tetap diri kita dengan Allah, kita ada rasa kedirian kita lagi, kita tak nampak, kita rasa macam kita berkuasa, kita bercakap, kita melihat, kita yang ada kehendak kita. Jadi semua kita akan tukar bila kita ada rasa kedirian. Rugi tak? Innal insana lafil husr. Sesungguh manusia dalam kerugian. Sebab apa? Dia tak dapat mengesahkan Allah. Dia tak dapat kenal Allah. Faham InsyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita dapat faham, kita dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah ni. Inilah taufik dan hidayah. Inilah petunjuk yang betul-betul daripada Allah.
Mana kita merasakan tak ada lagi kedirian kita. Yang ada semata-mata dia. Inilah taufik dan hidayah yang selalu kita nak jaga. Allah bagi pada kita ni anugerah yang besar ni. Dapat kita rasakan kita ni tidak ada disebut apa-apa. Yang ada hanyalah dia. Kalaupun yang kita boleh sebut nama Allah adalah sebab Engkau ya Allah. Engkau yang bagi aku kehendak untuk sebut nama Engkau. Engkau yang bagi kekuatan untuk aku gerakkan untuk apa saja ke arah mengesakan dirimu ya Allah. Maknanya menunjukkan Engkaulah yang memuji dirimu, Engkau yang menyembah dirimu, Engkaulah semua pun Engkau ya Allah. Maknanya tataharaku zarratan ilah, apa saja pun semua atas izinmu. Walaupun semut hitam yang halus tu di kawasan yang gelap, di atas batu hitam, tetap Engkau juga ya Allah. Engkau mengetahui semua, Engkau yang memperlakukan semua ya Allah. Jadikan kami ya Allah, keyakinan kami, maknanya Engkau aja ya Allah. Apa pun kami nampak, apa yang kami rasakan, apa yang kami perbuat, kami tak merasa kedirian kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Sebab Engkau yang memberi kami faham. Kami kalau dengan ilmu kami tak faham ya Allah. Tapi bila Engkau yang memberikan ilmu kepada kami, maka kami faham ya Allah. Jadi kami faham daripada-Mu ya Allah. Jadi bila kami dah faham ya Allah, teguhkanlah kami ya Allah. Sentiasalah pelihara kami, jangan Kau balikkan kami ke arah maknanya membangkang atau berbalah untuk ada nak merasakan kedirian kami lagi ya Allah. Kami tak mampu kalau Engkau tak kukuhkan kami ya Allah. Engkau tak pelihara kami, kami tak mampu kaki kami nak berpijak walau sesaat untuk mentauhid, mengesakan-Mu ya Allah. Jadi kami yang boleh tauhid, boleh mengesakan Kau kukuh itu tadi sebabkan rahmat-Mu ya Allah. Jadi itu yang kami harapkan. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Sebab kami tak memiliki apa-apa ya Allah. Dan bila membangkang, makna kami seolah-olah ya Allah telah membuat derhaka yang besar pada-Mu ya Allah. Itu seolah-olah kami telah mengundang iaitu azab yang besar ya Allah. Yang lebih azab daripada neraka jahanam ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Setelah Engkau dah beri faham kepada kami tentang dirimu ya Allah, keesaan dirimu ya Allah, maka jangan lagi rasakan ada kedirian kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jadi itu kalau orang dah sampai kepada kemuncak, kepada dia betul-betul dinding tauhid, dinding zat tauhid, sampai hilang diri dia seperti Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, wali Allah dan orang-orang soleh yang seangkatan dengan tu, maka mereka orang-orang ini dia tidak lagi mahu rasa ada kedirian dia. Sebab kita ni dah terlalu susah nak jumpa orang yang bersifat begini sekarang ni, pada pengakhir zaman kita ni. Sebab banyak dah dihidang-hidangkan dengan halwa telinga aja. Bukannya dihidangkan makanan rohani dengan Allah. Itu banyak para wali Allah berkata, sebab dia mendapatnya daripada sahabat dapat pada Nabi. Nabi bagi tahu maknanya iaitu orang-orang betul-betul ahlullah, orang ahli Allah tu. Dia ni akan sentiasa mematikan diri dia. Sebab apa? Dia mendengar hadis daripada hadis kursi. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, daripada Nabi Muhammad SAW, kurang lebih gini, di 3/4 malam, Allah Ta'ala turun daripada ke langit dunia. Lebih kurang hadis tu. Maknanya malam, malam maknanya ini saya pecahkan sikit ni, yang apa yang hidayah yang Allah bagi, petunjuk, taufik yang Allah bagi, bukan saya mereka-reka. Itu bukanlah maknanya yang Allah bagi tahu tu Allah tu turun daripada atas. Makna Allah tu ada ke atas. Sebab kita kadang-kadang kita bila kata perkataan Allah kata begitu, kita seolah-olah Allah turun ke langit dunia di 3/4 malam kan. Maknanya Allah ni ada ke atas itu. Kita punya mentaliti ke akal. Sebenarnya kita kena fahami. Yang dimaksudkan tadi iaitu dia 3/4 ke 1/4 malam? 3/4 malam kan.
Maknanya disuruh kita supaya mati. Malam ni maknanya mati. Bila kita matikan diri kita, maka turunlah. Dia nak digambarkan bahasa untuk kita faham, dia seolah macam turun sebenarnya. Bila kita matikan diri, sebenarnya dia ialah yang ada. Dia tak ke mana-mana pun. Ya, dia tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Maknanya tidak di mana-mana, tapi dia meliputi atas segala sesuatu. Tak payah cari, dah meliputi lah. Esanya tadi. Jadi bila kita tak matikan diri, kita tak nampak dia meliputi. Tu maknanya dia meliputi, maknanya bukanlah bila kita tengok apa ni dia meliputi pokok, Allah tu pokok lah, meliputi pokok, bukan. Maknanya dia nak menunjukkan, nyatakan dia tu segala-galanya, dia yang menciptakan 7 lapis langit, seisi-isinya dia jadikan sekalian alam ni semua, menyatakan diri dia. Yang kita boleh jadi tanya matahari, kita kata Allah tu matahari, bukan. Kan kita dah tempoh hari dah diterangkan tashbih dengan tanzih. So kita faham betul-betul. Yang mana tashbih, yang mana tanzih. Kedua tu tak berpi, satu juga. Waktu bila yang dikatakan tanzih, bila semua dah kita dah tak ada, kita pun tak ada semua, tak boleh diseumpamakan tanzih. Laisa kami syai'un, tak boleh diumpamakan, dia aja ada. Bila tasbih dia nyatakan banyak ni semua. Jadi kita nampak sesuatu yang banyak tu menunjukkan nyata dia. Itu jadi kita ulang kaji balik. Saya bagi tahu makna malam. Kalau kita tak matikan diri kita, kita tak akan nampak tasbih tadi. Bila tak dapat tasbih, macam kita nak tanzih. Kita nampak benda tu banyak dah. Bila sebab ada tak matikan diri, tak malam. Tak turun lah, tak nyatalah dia. Maknanya kita nyatakan kita, padahal dia yang nyata sebenarnya. Kita rasa kita yang nyata. Sebab kita pakai kedirian kita. Baru dia bagi kita hidup, bagi pendengaran, bagi akal, bagi macam-macam. Kat kita, kita mengaku kita punya. Hidup ni kita punya, kehendak kita punya, pendengaran kita. Jadi kita lupa padahal. Nanti kalau orang ahli betul-betul kenal Allah, ahli Allah tu termasuklah Rasulullah SAW, para Nabi, para wali Allah tu ahli Allah semua. Dan memang mahir betul lah. Arifin billah dah tu memang lebih daripada itulah Nabi Nabi. Mereka tak mau ada rasa kedirian. Tak kisah dia. Orang panggil Nabi pun dia tak kisah. Tak mau pangkat-pangkat dia. Kalau boleh dia nak hilangkan diri dia. Yang ada hanya Esa ilahun wahid. Jadi mereka dah sentiasa matikan diri malam. Malam tu maknanya hilangkan kedirian. Terus bila kita sentiasa duduk dalam keadaan malam, datanglah cahaya Allah turun tak? Turunlah cahaya dia. Jadi kita hidup ni dengan faham tadi suluh cahaya dia. Dengan cahaya dia kita melihat. Cahayanya juga melihat diri. Jadi tak ada kita. Tapi kalau kita rasa kita, maka kita rasa kita boleh lihat, kita tak akan nampak. Yang kita melihat tu dengan penglihatan cahaya dia. Tapi syarat dia matikan diri malam. Barulah turun maknanya. Turunlah dia. Tu dia dikiaskan bahasa dia turun. Sebenarnya dia tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan pun. Sebenarnya kita tu dia nak bagi faham supaya hilangkan. Bila hilangkan, datanglah dia. Sebenarnya dah memang ada pun dia kita tak ada. Baru kita tahu, ya Allah. Aku sangka kan dia ada kat mana-mana. Rupanya dia tidak ada di mana-mana, tapi dia berada di mana di mana sekian alam pun dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana pun kita pergi dia. Sebab yang ada dia sebenarnya kita tak ada. Yang jadi masalah kita tak nampak, tak dapat yakin ni tadi sebab kita rasa ada kita. Maka tu kita yang menghijab. Dia sentiasa dekat, sentiasa tak pernah pisah, sentiasa dia esa je. Tak ada dua pun. Tak ada kita bersatu dengan dia, tak ada. Dia pun bersatu dengan kita, tak boleh. Sebab kita pun tak boleh bersatu dengan dia pun tak boleh bersatu dengan dia. Sebab dia hanya esa dia je. Macam mana nak bagi faham lagi kan? Maknanya dah jelas lah. Yang nyata hanya
Dia tasbih tu banyak. Jangan kata Allah tu. Dia nak menyatakan diri dia tu. Engkau yang tak faham. Dia nak bagi jelas. Nyata dah dia tu. Engkau masih lagi nampak. Kalau kata kuda, kau nampak kuda. Kau nampak kenderaan kereta, kau nampak kereta. Kau tak nampak sebalik tauhid tu, maknanya mengesakan pandangan, mengesakan kelakuan, kehendak kau. Kau esakan semua. Bila kau dapat duduk situ, kau jadi ahlullah lah. Beruntung lah. Ahlullah ni dia beruntung. Dia kalau ibadah dia bukan saja tengah malam. Kalau kita ingat, ahlullah ni tengah malam dia apa? Memang tengah malam pun dia buat juga. Dia sentiasa mematikan diri dia malam. Sentiasa diri dia tu dia malamkan. Sentiasa duduk dalam qiyamul lail. Sentiasa tegak berdiri dalam keadaan malam. Mak itu mati. Dia sentiasa situ. Bila dia mati, dia rasakan tadi dia lebur. Waktu itulah nikmat yang besar bagi dia. Kalau dia baca Quran pun seolah-olah Quran tu Allah dengan Allah bercakap-cakap. Dia punya tafsir tu. Bukan lagi kita bangun tengah malam, pahala banyak ni baca ni. Ini dapat dalam baca ni kita pun tengok tafsir dia. Ini innallazina amanu. Ini orang yang beramal soleh ni macam aku ni. Masuk dalam syurga. Dia tak. Orang ahli Allah dia tak tafsir macam tu. Tapi kalau orang ahli yang nakkan tak masih lagi jahil tentang Allah, masih lagi dia teringin lagi, maknanya innallazina amanu kana telajam. Dia seolah-olah dia ni rasa macam dia orang yang akan nanti dapat masuk dalam syurga jannah. Tafsir yang dibaca kan kalau tengah malam tu. Ada. Saya tak cakap salah, tapi tu kurang tepat. Kalau ahli Allah dia tak tafsir gitu. Ya. Kalau ahli Allah dia dah rasakan apa? Kalau dia baca tadi dia dah rasakan tak ada kedirian dia. Dia tak ada kedirian dia. Dia nampak hak-hak Allah semua tu. Ya. Jadi dia takut. Dia takut apa? Dia takut dalam dia baca tu dia teringin nak masuk surga. Teringin nak masuk surga. Dia pula takut. Sebab apa? Itu ada kedirian dia. Masih ada kedirian. Bukan saya cakap masuk surga tu tak boleh masuk. Tapi orang ahli Allah dia tak begitu. Dia tak begitu. Dia punya olahan tu Allah yang bagi. Jadi dia sentiasa nak tenggelam dengan Allah. Faham tak? Jadi mana dan dia nak fikir masuk surga tu bagi dia. Dia dah maknakan dah bagi tahu. Maknanya dia tu nakkan pemilik syurga. Dia tak nak nanti kalau dia duduk kat syurga, dia rasa nikmat dengan bidadari dengan tu. Allah tu kat mana? Dia takut di situ. Gulu bulab bergoncang hati dia. Dia tak rasakan dengan Allah tu. Itu azab bagi dia. Walaupun duduk dalam syurga bagi dia. Tapi dia tak rasa Allah, bagi dia azab dalam syurga tu. Itu bagi ahlullah, para rasul, para nabi, para wali-wali Allah. Orang ahli Allah betul-betul kenal. Dia makam dia lain. Kita tak pernah jumpa mungkin. Perkataan ni pun nanti orang kata saya ni, dia pancung leher saya. Dia kata si Ajih ni ajaran sesat ni kata. Tapi kalau kalian jumpa, baru kalian tahu. Inilah sebenarnya Rasulullah SAW nak bawa. Iaitu la ilaha il. Tak ada kan dia Allah aja. Nikmatnya ya Allah. Jadi kita, makna bukan pelekehkan syurga. Kat mana pun kita duduk kan, sentiasa kita rasa syurga dah. Sebab kita dah dapat pemilik dia. Syurga tu apa yang ada dalam tu? Kenikmatan. Kenikmatan yang ada dalam syurganya hanya 1% daripada kenikmatan yang ada pada Allah. Jadi mengapa kita bila Allah ciptakan tu, Allah bijaksana, mengapa kita ni tak faham? Bukan tempat engkau di situ, tempat engkau hanya kepada tenggelam dengan aku. Kau tu tidak ada. Baru nanti aku letakkan. Panggil amanu dulu. Kau kena yakin tenggelam. Inilah sebenarnya kita kekurangan dengar cerita-cerita begini. Cerita-cerita ni cerita taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Kita nak makanan rohani yang tu. Cerita bukan nak alur telinga je. Bukan nak menghias ilmu-ilmu kita. Kita banyak ilmu. Ada ni. Tak, jangan.
Bukan saya cakap tak betul. Itu belum sempurna lagi. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Tapi tak sempurna. Kaji lagi. Sampai nanti ilmu tu tadi engkau dah nampak seolah-olah itu daripada Allah. Dan dia sendiri yang akan kupaskan ilmu tu. Ini lain, besok lain. Jangan kau samakan dia, ilmu dia tu. Dia banyak pecahan lagi. Jadi sentiasa kita membaca dengan apa yang dia turunkan. Iaitu dia pecahkan taufik dan hidayah tu ke ayat tu. Macam contoh ayat. Contoh yang saya bagi tahu skill dia lah. Yang Rasulullah bagi skill pada Sayyidina Ali. Bila disebutkan dalam Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Adakah kamu jawab bila kamu baca Quran? Kamu tak macam Rasulullah baca. Rasulullah bila sebut ya ayuhan nas, Rasulullah jawab, ya kami ni manusia ya Allah. Kami tak ada daya upaya. Tapi kamu baca Quran, ya ayuhan nas, terus sambung-sambung. Kamu baca Quran untuk mengambil bilangan-bilangan upah. Maka kamu bukan ahli Allah, bukan golongan daripada golongan fad'uli fi ibadi, golongan ibadah yang betul-betul pada Allah. Kamu baca Quran, kamu tak berdialog dengan Allah. Sebab kamu tak tahu ayat-ayat yang Allah panggil, ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh arahan untuk matikan diri, untuk kamu tak faham. Kamu hanya baca tafsir yang tertulis oleh makhluk. Kamu tak minta betul-betul kefahaman ayat ni macam mana nak hidup situasi sebenar. Kalau kata-kata ya ayuhan nas, Allah tu panggil, kau jawab macam mana dengan Allah? Ya Allah, Engkau yang bagi kepahaman kepada aku, ya Allah. Dan Engkau yang berkata-kata dan aku mendengar dengan pendengaran Kau. Dan Engkau suruh menjawab begini, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Aku tidak ada daya upaya. Ini yang suruh Engkau jawab. Maknanya, dia sentiasa Allah dengan menunggu apa yang Allah suruh jawab. Bukan dia menjawab. Oh, ya Allah. Lain kan? Itu ahli Allah yang betul-betul. Para Rasul, para Nabi. Itu salah satu skill yang saya cakap. Bila dia tengah malam, kiam mulai, dia akan gitu. Ayat-ayat yang dibaca tadi, dia tahu ni kata-kata Allah ni apa. Ni kata-kata Allah. Macam mana nak jawab ya Allah. Supaya dia berakhlak dengan Allah, tak ada rasa kedirian dia. Macam mana? Kalau kata Allah Ta'ala katalah, kemana pun kau hadapkan wajah kau, ya Allah, tidaklah boleh aku nak melihat, ya Allah. Melainkan apa yang kau bagi aku untuk lihat. Dan aku sesungguhnya, aku tidak dapat melihat tanpa penglihatan-Mu. Dan aku melihat ni, ya Allah, semata-mata menunjukkan Kau yang melihat diri Kau, ya Allah. Dia jawab gitu kalau baca Quran. Dia bermain kat situ, kasih sayang asyik dengan Allah. Sampai ke subuh. Dia main ayat-ayat Quran tu dengan gitu skill. Itu ahli Allah. Para Rasul, para Nabi, para wali-wali Allah itu. Kita ambil baca kebanyakannya suka ambil, kita tak tahu itu, kita tak berdialog, kita tak rasa hadir dengan Allah. Kita rasakan hadir ke apa, ganjaran. Nanti aku dapat ni, bala ni bangun tengah malam gini ganjaran dia, berdoa, makbul doa, dapat ajak aku kat sini, dapat ajak aku kat akhirat. Kalau dapat kat dunia, apa ada tuju kau? Kalau kau jadi kaya lah. Allah tu kat mana? Sempurna tak? Tak sempurna juga. Kau di syurga nanti, dia masuk dalam akhirat, kau selamat. Kau tak dengan Allah, sama juga. Segalanya Allahu Samad. Segalanya semua pergi kepada Allah. Permintaan kita yang hebat macam mana pun, dapat syurga pun, kesudahannya kepada Allahu Samad juga, kemuncak dia. Jangan kita sampai nanti dah meninggal baru kita sedar. Sekarang ni kita nak kena sedar. Sebab orang-orang yang begini, kata Allah Ta'ala, orang ini yang sentiasa berada dalam keamanan. Aku jamin keamanan. Tengok. Tu Taliban tu. Mujahidin dia. Dia bersifat begini macam para sahabat punya apa. Kekuatan dalaman dia dengan Allah, dia betul-betul faham. Maka tu dia tak takut bom jatuh ke apa benda, dia tak peduli. Pasal dia lebih yakin Allah. Kalau Allah nak kata mati, tak payah bom.
Kan? Dia macam tu, keyakinan dia tinggi. Kita dengar bunyi bom pun dah seram dah. Dia tak ada. Bom jatuh sebelah jadi apa ni? Jadi makanan, jadi apa dia? Dia dah yakin kepada Allah. Macam ni baru boleh menghadapi musuh-musuh Allah, jadi tentera-tentera Imam Mahdi. Ini kita dengan Allah pun nak berungkit, nak balasan ni, nak, bukan saya kata betul. Itu dah, bila kau dah masih perangai anak-anak lagi dengan Allah Ta'ala. Masih tak kenal lagi. Anak-anak dengan kita, mana dia faham lagi? Semua nak kena upah, nak kena pujuk lah. Tak boleh nak marah sangat, kan? Dia belum berapa faham anak, kan? Tu. Tapi bila kau nak jadi tua bangka pun, dah umur 40, 50 pun masih lagi nak balasan-balasan ni. Bukan saya cakap tak bagi, tak boleh. Boleh, tapi kita dah sampai masanya dah. Masuk umur kita 40, Allah dah bagi faham. Kita dah terlalu banyak mengecapi nikmat-nikmat Allah. Sampai masanya bukan nak dibalas. Balas memang tak boleh balas. Sampai masanya kita nak menutupi pintu nikmat. Dan bersiap-siap nak menghadapi mati. Iaitu sentiasa nak dengan Allah. Rasakan dengan Allah. Kalau kita selagi tu kita tak tutup selagi itulah, kita tak akan dapat rasa manisnya dengan Allah. Ada Rasulullah SAW ini manis dengan Allah. Rasulullah nak ajar kita, umat dia. Wa ma arsalnaka ila mubasyiran wa nadhira. Tidak lain aku utus Nabi Muhammad SAW, para rasul, para nabi, wali Allah semua. Itu orang-orang soleh. Semua aku utus mereka, tidak lain mereka dah dapat berita gembira. Apa berita gembira? Dia dah kenal Allah. Itu berita paling gembira. Itu maksudnya. Kita tak faham berita gembira, kita ingat dijanjikan syurga. Itu berita gembira. Tapi ada yang lebih gembira, iaitu Allah sendiri redha, yang dia dah tak ada rasa ke diri. Itu yang Allah Ta'ala hendak. Aku ciptakan kau hidup, jangan kau rasa kau hidup. Pulangkan balik hidup yang aku bagi pada aku. Itulah kau akan jadi hamba ku yang betul, abdihi. Tapi bila kau hidup, kau tak nak pulangkan balik hidup. Itu yang kau hidup dalam sengsara. Sebab engkau wala taja'al, maknanya jangan sekali-kali engkau adakan di sisi Allah dirimu dan juga yang lain, maka tercela dan hinalah engkau. Allah Ta'ala kata, bila engkau ada rasa diri engkau, padahal Allah kata hendaklah engkau jangan adakan lagi Tuhan lain. Maknanya aku aja, diri engkau pun tak mau ada. Engkau bersatu dengan Allah ke? Tak boleh. Tak boleh bersatu dengan Allah pun tak boleh. Cuma diistilahkan dia manunggal, kaulah Gusti. Itu makna menunggal dengan Allah. Sebenarnya bahasa dia dah tak ada bahasa lagi lebih tepat lagi. Dia maksudkan gitu. Sebenarnya dia tak ada. Maksud menunggal tu maknanya esa. Tak ada dua. Esa menunggal kan? Saya esa. Tapi nak dibahasakan, orang ingat dia ni dah mengaku Tuhan. Bukan, dia tak ada dah. Kita semua tak ada. Cuma kita tak faham yang Rasulullah bawa konsep tu tadi sampai ke kita. Kita suka berbalah-balah ikut akal kita yang kurang sehat. Kerana ada iri hati, ada kebencian, ada sifat-sifat mazumah. Cuba kita betul-betul serah pada Allah, betul-betul matikan diri. Kita akan dapat taufik dan hidayah Allah. Tak pernah ada bengkok datang pada kita. Anzala ala abdihil kitab wa lam yajalla. Pasti. Tapi kalau kau adakan diri kau, dia datang bagus pun kau tukar. Dia datang dah tak ada bengkok dah, engkau yang tukar. Sebab ada ke diri. Kau nak berbalah, kau kata engkau. Yang datang tu kau kata engkau. Padahal yang datang sir rahsia masuk tu, nak makan dah, semua dia kau kata engkau yang nak makan. Engkau yang nak ni, engkau nak ni, engkau yang nak solat, engkau yang puasa, engkau ni, engkau. Padahal dia yang turunkan rasa untuk solat, untuk tengah malam, untuk berdiri teguh ingat Allah. Kau mengaku kau, berapa kau nak bagi aku ya Allah? Ya Allah, jadi bihadap pula, minta balasan pula. Kalau orang dah betul-betul ahli Allah, macam Rasulullah, macam apa, para nabi, sahabat nabi, wali Allah, orang yang arif tentang Allah, dia dah tak mau dah, dia dah dapat dia dah dapat Allah. Tak ada kirian, dia dah dapat Allah dah. Jadi, dia kalau sebut syurga tu, dia dah rasa maknanya dengan Allah maknanya. Walaupun syurga, dia duduk di syurga pun dia dengan Allah tetap. Tak dapat syurga pun dia dengan Allah, nikmat juga. Maknanya. Bukan nak pelekehkan syurga. Dia orang yang faham, ahlullah aja yang faham. Tu jadi rijalur latul ihim, orang yang rijal ni maknanya pilihan Allah, lelaki pilihan Allah.
Perempuan pun boleh. Maknanya, tapi dimaksudkan tadi rijal tu lelaki. Pilihan Allah yang macam mana? Yang tak pernah dilalaikan daripada apa urusan pun. Niaga ke? Ada kedirian ke? Tak. Dia semua betul anzikrillah. Dia sentiasa dalamannya hanya ada Allah dalam. Yang lain ni kita nampak dia bergerak, sebenarnya dalam dia dah ikat mati. Maknanya bukan dia yang bergerak, bukan dia yang bercakap. Dia dah ikat mati dalam mana kepercayaan, keyakinan dia tinggi. Kau nampak dia berjalan, sebenarnya dia tak ada rasa dia kudrat dia. Dia dah tak ada rasa kehendak nak ni. Dia semua kehendak-kehendak Allah aja yang dia. Kau takkan faham selagi kalau kau tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kau takkan faham situasi makam orang begini. Dia duduk sebelah kau pun kau tak faham nanti. Kau dah duduk dengan satu manusia yang suci. Yang para malaikat sentiasa disuruh oleh Allah Ta'ala untuk disuruh roh-roh yang suci-suci, para nabi apa, selalu memandang duduk dengan dia. Orang begini, dia dah lebuh dah, tak ada dirian. Di dunia lagi dia tak ada rebut apa macam orang lain rebut dia. Dia dah dapat rasakan Allah, dan dia pula ajakkan manusia kepada ilahun wahid macam Rasulullah SAW. Tak ada nilai yang lebih tinggi lagi. Bagi dia nak ajak manusia dapat macam dia dapat ilahun wahid, sama-sama dia. Itu bagi dia tak ada yang lebih best lagi. Itulah sifat-sifat Imam Mahdi. Dan orang-orang yang bersama dengan dia pun tegas juga macam tu juga. Sebab Imam Mahdi memang akhlak Rasulullah pada dalam diri dia. Dan kalau kita ikut, kita pun bersama-sama dengan golongan tu tadi. Ahli Allah. Yang Allah Ta'ala sentiasa amankan. Allah sendiri amankan dia. Ini hamba kau. Kau semua musuh-musuh, kau tak boleh apa-apakan dia. Bila Allah dah kata aman, kita nak takut apa? Yang risaunya, Allah tak kata aman sebab kita membangkang Allah Ta'ala. Rasa ada keakuan diri. Itu masalah. Itu sebab kita takut nak pergi perang, takutnya ni. Kita nak rasa seolah-olah ke depan kita seolah-olah tak jadi perang, kita aman lagi. Masih lagi nak rasa. Dan dalam keadaan macam ni, disuruh duduk rumah, COVID apa semua tak apa, pun masih kata lagi, tak apa, ni akan hilang COVID ni. Kita, bukanlah saya cakap saya berdoa supaya COVID ni tak hilang, bukan. Tapi kita kena faham tanda-tanda. Nabi dah bagi tahu tanda-tanda kiamat. Kita punya fasa. Mengapa kita nak ayal lagi nak fikir? Tutuplah pintu nikmat. Buka pintu, bersiap menghadapi maut. Ini keberuntungan. Bukan kita macam ni, sahaja ni tolak dunia. Bukan. Ini keberuntungan. Dunia ni maknanya hanya perhiasan, hanya sementara. Allah nak bagi kita special akhir zaman ni supaya tumpu kepada Allah. Dia bagi kita keadaan macam ni. Selama ni hari dah banyak dia bagi nikmat. Sudahlah tu. Sekarang nak bagi duduk khalwat betul-betul dengan Allah Ta'ala. Matikan diri. Mulai selalu dalam rumah gelap kan. Matikan diri. Supaya turun Allah Ta'ala. Dia yang ada sebenarnya pun tak turun pun. Dia bahasakan tu turun ke langit dunia. Maknanya kita kena faham lah. Kena buat gitu. Ini dah jalan pintas dah Allah bagi tau. Untuk kita ni. Allah sayang kat kita. Dia bagi hantar COVID tadi suruh kita duduk rumah Allah Ta'ala bagi ramai-ramai duduk. Sebab bila ramai kurang maksiat maknanya Allah. Kalau ada ulama-ulama besar-besar ni semua ceramah-ceramah tiap-tiap hari berpuluh tahun, tak juga masuk duduk rumah. Bila Allah hantar COVID, masuk kat rumah. Ada kita nampak mak rempit lagi, kita nampak kelab malam orang balik tengah malam mabuk ke ada. Susah nak jumpa lah. Tu gunakan peluang yang Allah dah bagi cara yang lembut dah ni. Kasih sayang ni. Tu jangan sampai nanti datang makin ke depan nanti kita tak siapkan akidah kita. Makin ke depan lama-lama current semua tak ada. Ini kita persiapkan sekarang. Persiapan menghadapi mati. Bila datang tu nanti current kita boleh ada. Sebab kita bersiap dah. Memang. Ni nak datang kedatangan apa ni nanti. Tak lama lagi kita dah nampak, bagi saya dah nampak. Orang-orang soleh, para wali Allah dah nampak benda ni dah jadi.
Tapi masih lagi banyak lagi orang kita yang berhayal lagi seolah-olah dia punya fikir nanti bila kita duduk kedai kopi balik kita boleh bersembang balik tu. Tu. Maknanya tak ada, kita nak pergi nak jumpa mak kita pun kat kampung pun susah dah. Kan? Berapa tahun dah? Setahun lebih dah. Nak pergi ziarah jumpa guru-guru ke, nak apa, belajar menuntut ilmu ramai-ramai kan. 2 orang pun susah nak pergi kan. 2 orang pun susah. PKPD ni tu pun kena apa? Kena pandai-pandai, jangan nampakkan sangat apa. Ini yang berlaku. Maknanya apa? Kalau kita tak bersiapkan betul-betul akidah kita, memang kita tak mampu. Sedangkan dah kalau kita ni dah betul akidah kita pun, bukan makna kita mampu pun, tapi akidah tu makna kita serah diri pada Allah. Allah yang akan jamin, Allah yang akan menghadapi masa-masa yang sulit di ke depan kita ni. Sesaat ke depan kita ni akan bertambah sulit. Hari demi hari, bulan demi bulan, minggu bulan, semua akan lebih sulit. Siapa yang nak hadapi ke depan ni? Kalau kita tak ada akidah, kita rasa kita dulu masih seronok-seronok, tak ada susah, engkau tak nampak. Sekarang bila Allah bagi duduk rumah pun kau tak buka minda kau. Kenapa dia suruh kau? Dia suruh kau berfikir. Tu. Ambil kesempatan yang Allah didik kita. Suruh muhasabah diri. Kurangkan tentang mikir dunia. Sebab Allah tu sayang kita. Dunia ni, dan dia kata tadi, dunia ni hanya mata'ul wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kesenangan yang merosak, membohong kita nanti. Yang jangan lebih-lebih. Senang bukan tak boleh senang, tapi jangan kita lebih senang dengan Allah, rasakan dengan Allah. Itu nak ajar sekarang. Tukar. Apa pun senang kita dapat, kita tukar. Engkau lagi senang. Jadi kalau terlepas tu semua tidak. Yang penting Allah tak terlepas. Kita dah ajar daripada sekarang. Macam mana kita nak Allah? InsyaAllah. Bila kita selalu berlailah. Jadi ahli mana? Ahli Allah. Ahli biasa bangun tengah malam. Maknanya ahli yang biasa mematikan dia beruntung. Tengah malam tu mana? Qiyamul Lail tu mana? Tu pekerjaan Nabi-Nabi, sentiasa mematikan diri. Maknanya Qiyamul Lail pergi dia. Sebab dia sentiasa, apatah lagi dah memang malam waktu tu. Memang dia waktu malam kita pekerja-kerja ni, kalau buat Qiyamul Lail tak apa seronok kan. Bila tengah malam orang dah tidur kan, baru kita kena kan. Qiyamul Lail yang dalam tu matikan diri, dan kena pula Qiyamul Lail yang waktu malam tu tadi. Baru cantik jadi. Jadi ada zahir dia, ada batin dia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak sentiasa membuka mukasyafah ghaibul fuqara. Dengan tak ada diri kita ni, tak ada yang kita ni buat penafian diri ni, tak ada diri kita, maka Allah Taala sendiri membuka al-mukasyafah ghaibul fuqara ni, segala olahan demi untuk hamba yang inginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penceritaan pada petang ni tidak lain hanya menceritakan tentang kebesaran Allah, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penceritaan petang ni mengajak kita supaya sentiasa duduk, ini dikatakan dengan sistem Allah Subhanahu wa taala ni, wa qada rabbuka alla ta'budu. Qada rabbuka alla ta'budu, tetap dengan sistem Allah yang mana la ilaha illallah.
perbaharuilah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perbaharuilah iman kalian dengan banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa dia? La tu tak ada, matikan diri, nafi diri. Allah Taala yang boleh membinasakan pengakuan diri, yang ada hanya dia je. Illallah, la ilaha illallah. Itu dua unsur tu yang menguatkan kita untuk sentiasa mengesahkan Allah. Siapa yang mengesahkan Allah? Dia yang mengesahkan pada diri keesaannya juga. Itu yang dikatakan memperbaharui iman. Dan apabila kita melihat apa segala bentuk tasbih tu, mutasbih tu apa dia, pokok ke apa ke, kereta, motor ke, apabila kita menyatakan itu perjalanan dia adalah daripada Allah, kaji rupanya terus bertemu tanzih tadi tu, dialah laisa kamitslihi syai'un fil ard. Maknanya mana kita ni? Tak ada kita ni. Yang ada hanya dia tu, menyatakan dia. Jadi itulah sebenarnya. Nampak sesuatu, maka kita nampak motor tu, maknanya dia datang sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang asalnya daripada Allah, maka dia dah memperbaharui iman. Banyak perumpamaan dekat dunia ni sebenarnya kalau kita lihat, banyak sangat. Tapi kita menyatakan tasbih tadi tu, mengkaji apa benda dia tu, dengan kefahaman di sisi Allah tadi tu, dapatlah di situ yang dikatakan memperbaharui iman. Jadi kita nampak semua tu dia lah. Jadi keberuntungan kita, Allah Ta'ala sentiasa memberi olahan demi olahan. Jadi yang dikatakan 3/4 malam yang Ustaz beritahu tadi, maknanya benda ni menyatakan tentang malam tu adalah mematikan diri. Itu konsep yang sama je konsep dia. Rasulullah pun ajar sama pun konsep dia, mematikan diri. Jadi kita lebih mendalam lagi Allah Ta'ala bagi pada petang ni tentang tahajud di tengah malam tadi tu. Dia memproseskan diri dia supaya tak ada diri yang hanya dia, yang mana amalan yang dibuat tahajud tengah malam tu, yang dikatakan dalam surah Al-Isra tu, yang Allah Ta'ala suruh buat solat tambahan tadi tu, dia buat atas dasar bukan ada kedirian diri dia, hanya dia yang mengesahkan, dia menyembah pada diri keesaannya, maka itulah yang dikatakan makam Mahmud. Allah Ta'ala bagi tu makam Mahmud tu apa? Bukannya ganjaran besar tu yes daripada Allah juga, tapi sebenarnya ganjaran besar tu apa? Dia dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dapat yang dikatakan mengesahkan, dia tahu jalan cerita yang dikatakan dia je. Maka itu yang sebenarnya. Kita nakkan yang tu, bukan kita nakkan ganjaran ni, ganjaran tu tak ada. Dia kata ini dapat lebih ni, tak ada. Kita pun takut bila kita nak sebut kita tu, kita rasa takut, tapi kita terus ubah tukar terus. Ada sebenarnya siapa yang merasa, dia akan merasalah apa yang saya cerita ni. Siapa yang merasa tu, contohnya dia ceritakan, dia menyebutkan kita tu, padahal penceritaan kita tu dia menyatakan kepada dia, tapi dia pun dia terasa takut, dia terus ubah. Sebenarnya kita tu menyatakan kepada diri dia lah. Nampak kita sampai Allah Ta'ala bagi skill macam tu. Nampak saya alhamdulillah Allah Ta'ala memperlihatkan begitu, sebab kita dah rasa takut dah nak menyatakan kedirian, sebab memang betul kita memang tak ada pun. Jadi seperti mana bila Allah Ta'ala ungkapkan, kita dapat talk ni sentiasa Allah Ta'ala hari setiap episod, setiap tajuk menyatakan macam mana olahan dia. Jadi itulah kita nampak satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah penghargaan yang Allah Ta'ala bagi, anugerah untuk sentiasa menyatakan diri keesaannya saja. Sekali itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada luahan kalimat-kalimat kudus suci yang keluar daripada sahabat ini, tajali daripada Allah SWT. Tasbih kita nampak semuanya daripada Allah SWT, tidak lain. Jadi kita olahkan balik, maknanya dia dengan diri dia dengan keesaan, tak ada dua. Jadi kita duduk situ bahagia kita, tak nampak lagi ada kita lagi, tak nampak ada yang lain, dia je semua. Alhamdulillah, jangan ditukar lagi. Kita sama-sama ilahun wahid, maknanya sama-sama. Qul huwallahu ahad,
betul-betul sama-sama la ilaha illallah hingga tak ada betul kalian betul-betul dia je lah. Sebut tu bertambah rasa lagi manis iman kita, kuat iman kita, bila kuat baru sampai betul-betul pertemuan kita betul-betul tadi yang dikatakan tadi mati, iaitu dia matikan kita dari tangan kekuasaan dia. Jadi barulah iman kita. Sama-sama lah gitu Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan, atas rasa ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala